إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 79, baris yang ke-11 daripada bawah. Baris yang ke-11 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bahagi yang ketiga, barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba. Barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba. Tidak ada ikhtiar hamba, tidak ada usaha daripada pihak hamba, tetapi baginya, bagi hamba, ikhtiar, pilihan pada menolak barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba. Mana contoh barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba? Seperti menyakiti akan hamba oleh orang yang lain. Menyakiti ini dengan lidah atau dengan tangan. Dengan lidah atau dengan tangan. Dengan lidah perkataan, dengan tangan ni perbuatan lah, sama ada dengan tangan ataupun anggota-anggota yang lain. Maka sabar atasnya, atas barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba. Contohnya menyakiti akan dia oleh orang yang lain. Sabar dengan ketiadaan membalas. Sabar dengan ketiadaan membalas. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala nasbiranna ala ma azaitumuna. Artinya, dan demi Allah, selagi akan sabar oleh kami. Kami di sini rasul-rasul. Kami di sini rasul-rasul atas menyakiti kamu, kaum bagi rasul-rasul ni, akan kami. Demi Allah, selagi akan sabar oleh kami, oleh rasul-rasul, atas menyakiti kamu, kamu ni kaum bagi rasul, akan kami. Sabar dengan bahawa kami tiada membalas. Bahagi yang ketiga, bahagi ni bahagian lah kalau kita tengok. Bahagian yang ketiga daripada 4 bahagian pada perkara yang barang yang menyalahi akan dia oleh nafsu. Yang mana terdahulu bicara berkaitan dengan hajah kepada sabar sepanjang masa. Sabar, berhajah kepada sabar sepanjang masa. Kerana dalam kehidupan kita ni, barang yang menimpa akan manusia dalam kehidupan tak lepas daripada 2 perkara. 2 perkara. Kerana perkara yang berlaku pada manusia tak lepas daripada 2 perkara. Yang pertama, perkara yang bersetuju oleh nafsu. Yang kedua, perkara yang tidak disukai oleh nafsu. Ni dalam kehidupan kita.
Sebab qada Allah dalam kehidupan kita ni hulwihi wa murrih. Qada yang manis dan qada yang pahit. Khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrih. Tu qada Allah Subhanahu wa taala. Berlaku perkara baik, iman dan taat, qada Allah Subhanahu wa taala. Berlaku perkara yang jahat, kufur dan maksiat, qada Allah Subhanahu wa taala. Berlaku perkara yang manis, perkara yang bersetuju dengan keinginan nafsu kita, qada Allah Subhanahu wa taala. Berlaku perkara yang pahit, yang tidak disukai oleh nafsu kita, qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan kita ni tak lepas daripada dua perkara, qada yang manis dan qada yang pahit. Qada yang manis ni perkara yang bersetuju dengan hawa nafsu. Contoh terdahulunya sihat badan, itu qada yang manis yang kita suka. Sihat badan, selamat, sejahtera, aman sentosa, dengan kekayaan, dengan kemegahan, ketinggian, itu semua qada yang manis, qada Allah yang bersetuju dengan nafsu kita. Maka kena sabar. Hak barang yang setuju dengan nafsu. Yang kedua, barang yang tidak disukai nafsu, dia kena sabar. Jadi dalam kehidupan kita ni tak lepas dua perkara, maka berhajat kepada sabar sepanjang masa. Sabar atas perkara yang bersungguh nafsu. Contoh tadi itu, sihat badan, selamat, kaya, dapat kemegahan. Sabar dengan bahawa kita tidak melampaui, tidak berlebihan pada menggunakan hak nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar. Dengan kekayaan contohnya kena sabar. Kerana kalau tidak sabar, akan melampaui, akan berlebih-lebihan, akan menggunakan kekayaan kepada nafsu, maka jatuh atas kebinasaan. Kena sabar. Hak perkara yang disukai oleh nafsu kita. Yang mana sabar ini dengan bahawa apa yang ada pada kita ni, yang Tuhan qada kepada kita ni hanya sementara sahaja. Hanya sementara sahaja. Makna Tuhan akan ambil pada masa yang hampir. Yang mana kita tak boleh lalalah dengan apa yang digunakan oleh Allah. Dan dengan bahawa kita gunakan apa yang Allah qada kebaikan pada kita dengan penuh kesyukuran. Sabar jangan berlebihan. Itu sabar atas perkara yang bersetuju oleh nafsu keinginan. Pergi pada yang keduanya, sabar atas perkara yang tidak bersetuju dengan keinginan nafsu. Dipecah kepada 4 bahagian. Bahagian pertama dahulu, mengerjakan ketaatan. Ni nafsu tak apa suka, maka dia kena sabar atas mengerjakan ketaatan. Nak mengerjakan ketaatan, wajib dilakukan dengan ilmu. Sabar atas menuntut ilmu. Menuntut ilmu pun di antara perkara yang tidak disukai oleh nafsu. Kena sabar. Itu sabar bahagian pertama pada mengerjakan ketaatan. Sabar yang kedua pada meninggalkan kemaksiatan. Sebab maksiat ni perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Nak tinggal maksiat kena sabar. Nak tinggal maksiat kena sabar. Itu bahagian yang kedua. Ni pergi pada bahagian yang ketiga pula ni. Barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba. Tetapi bagi hamba ikhtiar pada menolaknya. Seperti menyakiti akan dia, akan hamba oleh orang yang lain dengan lidah atau dengan tangan, maka sabar atasnya dengan ketiada membalas. Orang menyakiti
itu tidak bersangkut paut dengan pilihan hamba. Orang menyakiti akan kita itu tidak bersangkut paut dengan ikhtiar pilihan kita. Tetapi kita ada pilihan untuk menolong. Orang menyakiti dengan lidah, orang menyakiti dengan tangan, kita ada pilihan untuk menolong. Kita ada pilihan boleh tolak, boleh balas, maka sabar dengan ketiadaan membalas. Maknanya membalas ataupun tidak pilihan hamba. Orang menyakiti hamba ni itu bukan pilihan hamba, orang yang menyakiti dia. Orang yang menyakiti itu ada pilihan dia lah. Orang lain yang menyakiti itu ikhtiar pilihan dia. Sekarang ni bicara yang disakiti tu. Hamba yang disakiti memang itu bukan ikhtiar pilihan hamba. Tapi hamba ada ikhtiar, ada pilihan menolak akan barang, akan orang yang menyakiti akan boleh tolak, boleh balas. Nak tolak, nak balas, hamba boleh pilih. Maka sabar, jangan membalas. Ini hak bahagian yang ketiga. Ini tidak bersangkut paut dengan ikhtiar hamba. Kemudian bahagian keempat di bawah tu pula, barang yang tiada masuk sama sekali di bawah ikhtiar hamba. Hamba, apa yang berlaku bukan pilihan hamba, dan hamba tidak ada pilihan untuk menolong. Contohnya seperti mati kekasih dan binasa harta dan segala bala. Mati orang yang dikasihi, mati mak ayah, itu bukan pilih hamba. Dan hamba boleh tolak? Memang tak boleh. Binasa harta bukan pilihan hamba. Hamba boleh tolak pun tak boleh. Turunnya bala contohnya. Timbullah turun bala bukan pilihan hamba. Berlakunya banjir, berlakunya ribut bukan pilihan hamba, dan hamba tidak ada pilihan untuk menolong. Itu bahagian yang keempat. Bahagian yang ketiga, tidak bersangkut dengan ikhtiar pilihan hamba, tapi bagi hamba ikhtiar pada menolong, boleh membalas. Kemudian bahagian pertama, kedua terdahulunya mengerjakan taat, meninggalkan maksiat, itu adalah ikhtiar dan kasab usaha hamba. Mengerjakan ketaatan, meninggalkan maksiat adalah ikhtiar dan usaha hamba. Ini kita ahli sunnah wal jamaah. Ikhtiar dan usaha hamba. Hamba yang memilih untuk melakukan ketaatan, dan hamba boleh memilih untuk tidak melakukan ketaatan. Hamba memilih untuk meninggalkan maksiat, dan hamba boleh memilih untuk mengerjakan maksiat. Itu pilihan hamba, usaha hamba pada zahir. Jadi mengelepah pergi pada ikhtiar dan usaha. Baca dah mengelepah bahagian yang ketiga ni. Tapi undur kepada ikhtiar usaha hamba, pergi pada bicara pegangan. Apalagi pada bicara pegangan bab ikhtiar usaha pun jadi lerek lerek kan tak? Dia akan jadi panjang lah. Dia akan jadi panjang. Sebab berkaitan ikhtiar dan usaha hamba ni, tambahan sekarang pula banyak pula timbul pegangan-pegangan yang jelas terpesong, yang ada dalam rakaman, yang mana terkadang tak mampu untuk memperjelaskan di manakah salahnya, sesaknya pegangan. Ada ni sukar, yang mana terkadang mari pelik-pelik itu orang yang belajar lama dah, pegangan kejap molek dah dengan pegangan ahli sunnah jemaah, dengan bawakan yang terpesong ni, dengar tu jadi pening dah. Pening. Kok mana
mana dia nak pergi ni? Pening. Mana jelas yang dibawa tu salah. Tapi dia punya hujah akal dia akal. Golongan ni dia tak mau pakai akal. Dia nak pakai ayat Al-Quran. Ayat Quran pun huraian akal mereka juga. Golongan tak mau pakai akal. Tapi bab istiusaha ni mereka pakai akal. Tapi akal mereka cukup pintar. Apa yang mereka susung tu hak belajar lama dah, hak pegang lama dah, comel dah pegangan. Dengar tu tupan jadi pening. Kok mana dia nak pergi? Salah sangat-sangat tu. Tapi dia bawa tu seolah-olahnya betul lah dianya. Dialah ahli sunnah wal jamaah yang selama ni duduk pegang akidah ahli sunnah jamaah ni. Dah, itu bukan akidah ahli sunnah jamaah. Itu akidah ahli kalam. Mana akidah yang salah. Orang hak belajar pun, hak pegang kejap dah pun dengar pening. Macam mana dengar orang awam yang baru-baru nak belajar? Kalau hak tak belajar langsung, apa yang dibicara pegangan salah tu memang paluk molek lah, memang ngam-ngam lah, memang ngam-ngam. Tapi bawakan yang salah bab istiusaha ni bukan perkara baru, di tempat kita lama sangat dah. Pada masa dahulu waktu Qadariyah, Jabariyah timbul dah golongan terpesong pada masa dahulu. Tapi pada masa kita pun lama dah. Dia lama dah lama ni dengan apa ni? Dengan hak alam maya lah. Hak alam maya kita ni, FB kita ni 10 tahun. Gitu dah. 10 tahun. Dulu-dulu mana ada. Dulu ni talitik gitu je. Tak kenal talitik. Bukan talitik hak ukur bangunan tu. Tu panggil apa tu? Tu tali inci ke apa? Ni lah tarik. Tu kan talitik orang panggil. Ni nak tarik ukur bangunan tu lah talitik lah tau. Lepas tu hak keset lah. Bukan panggil talitik. Jangan panggil talitik tu. Hak keset lah. Kadang-kadang dia bolong ada. Kau tengok bolong punah dah dia punya tu. Apa kata? Apa tu? Orang ubuh di wow tu di layang tu kan ubuh tu kan dibunyi kan. Kita reti. Orang bandar dah reti. Orang bandar. Hak dia bunyi wong atas tu, bunyi wong tu, dia ubuh benda tu lah. Apa tu? Talitik dah. Tu. Ubuh tu. Jadi hak ni Hak mudah nak belajar ni 10 tahun kan tau. Kau tak apa lagi. Hak ada FB, hak ada apa semua ni. Hak mudah nak belajar ni. Ilmu di hujung jari. Tu. Bila? 10 tahun. Kau tak apa 10 tahun lagi. Hak rakaman keset tu, hak tu lama sangat dah tu. Hak tu dah cerita tu, hak tu payah. Hak tu dia kurang meluas. Kurang. Yelah, orang minat penuh lah tali kaset dia tu. Beli tali kaset penuh lah orang minat. Tapi masih lagi payah juga. Dan sekarang ni kan dia telefon dah, bawa di tangan dah. 10 tahun lah. Maknanya dah tempoh masa ni lah keluar dalam rakaman-rakaman pengajaran yang jelas terpesong dalam bab istiusaha. Hak timbul di kalangan mereka-mereka yang ada kedudukan dalam agama. Mereka yang ada doktor bidang agama pergi pada istiusaha lama sangat dah dalam tempoh ni lah. Kalau kita boleh tengok sebab orang kadang-kadang dia potong pendek-pendek dengar. Hak potong pendek-pendek dengar, hak salah terang-terang tu dalam komen semuanya memuji. Salah terang-terang. Tapi dalam komen semuanya memuji. Alhamdulillah saya faham. Alhamdulillah penjelasan yang macam-macam lah. Penjelasan yang kemah. Alhamdulillah puji belaka. Yang buka hak salah tu puluhan ribu sebab dia pendek je. 3 minit, 4 minit, 5 minit gitu je. Jadi yang buka tu puluhan ribu. Yang komen pun ribu. Semuanya komen puji belaka. Yang terang-terang bukan akidah ahli-sunnah wal jamaah. Yang bukan akidah ahli-sunnah wal jamaah berkaitan dengan ikhtiar dan usaha hamba.
Cari punya cari nak cari komen. Tengok. Adalah yang komen sebaliknya. Hak ni akidah qadariyah gini ni, Mu'tazilah ni. Ada komen. Komen. Kemudian hak netizen, hak lain balas lalulah. Kamu siapa? Kamu kata salah. Yang ceramah tu siapa? Kamu siapa? Dia pun jawab balik. Saya belajar, saya kata salah ni. Dalam kitab ni, tak jawab lah. Tengok pula kemudian, dia delete dah tu. Tak ada dah. Hak komen kata salah tu orang tu mengajar. Mu'tazilah tu qadariyah. Orang yang pertahan tu dia tak ada hujah. Dia cuma, kamu siapa? Ustaz ni siapa? Dia pun balas lah. Saya belajar, saya kata salah ni. Waktu ambil nama kitab tu, memang salah terang-terang. Ada bab ikhtiar dan usaha. Bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Qadariyah ataupun Jabariyah. Banyaknya Qadariyah. Tapi Qadariyah pun tak jelas mana juga. Tapi yang pastinya bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Dia tidak ada qada qadar Allah semata-mata zahir dan batin, ikhtiar dan usaha hamba. Semata-mata ikhtiar dan usaha hamba sebebas-bebasnya. Allah hanya mengetahui. Allah tidak menentukan. Ni pilihan kita ni, siang malam buat baik, buat buruk, buat baik, buat buruk ni semata-mata pilihan dan perbuatan hamba, tidak berkait dengan qada dan qadar Allah. Allah hanya mengetahui. Qada qadar Allah tu berlakunya siang, berlakunya malam, berjalannya planet-planet, turunnya hujan, cerah, gelap, panas, apa semua, itulah qada qadar. Lahir, mati, itulah qada qadar. Lahir di mana, daripada ibu mana, jantina apa, rupa macam mana, putih ke hitam, qada qadar. Mati bila, di mana, bagaimana, qada qadar. Dalam kehidupan kita ni berpuluh-puluh tahun tidak ada qada qadar. Hamba diberi pilihan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan kebaikan dan kejahatan. Allah hanya mengetahui. Hak ning ni hak kata dalam hak FB lah. Dalam radio pun ada, dalam TV pun ada yang memang terang-terang salah, tapi diterima sepenuhnya. Dan pada masa itu tidak ada yang mempertikaikan, walaupun terang-terang. Pilihan dan perbuatan hamba semata-mata, bukan terikat dengan qada dan qadar Allah sebebas-bebas. Qada dan qadar Allah, hamba dipilih sebebas-bebasnya untuk memilih. Maka hamba dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Maka hamba yang melakukan kebaikan dan kejahatan akan dicatat. Kebaikan yang dilakukan oleh hamba, hari akhirat dapat balas baik. Hamba yang melakukan kejahatan, malaikat pun catat kejahatan perbuatan hamba, hamba akan dihukum pada hari akhirat. Sebab apa? Bab kebaikan pilihan hamba semata-mata, perbuatan hamba semata-mata, kejahatan pilihan hamba semata-mata, perbuatan hamba semata-mata. Lepas tu malaikat catat kebaikan tu perbuatan hamba, kejahatan tu perbuatan hamba. Maka hamba yang akan dipertanggungjawab pada hari akhirat. Barulah ngam, barulah sabar. Tiba-tiba pilihan dan perbuatan hamba qada qada juga. Lepas tu Allah Ta'ala buat kebaikan, buat kejahatan, malaikat catat. Kebaikan tu perbuatan hamba ke perbuatan Allah? Perbuatan hamba. Kejahatan perbuatan hamba, perbuatan Allah. Perbuatan hamba. Kenapa tak tulis perbuatan Allah kalau qada juga? Ni pening kita malam ni kalau cerita gitu.
memang dengan akal jadi, makan boleh. Kalau kita dok kemah guli bating lah, ni akhir zaman, fitnah akidah, bak pegangan. Islam tetap Islam. Islam tinggal pada nama kan akhir zaman. Memang tinggal pada nama orang Islam. Kehidupan sebagai orang Islam, ada amal zahir orang Islam apa? Perbezaan orang Islam dengan kafir adalah sembahyang. Jadi nyata dak amalan orang Islam dengan bersembahyang. Nyata dak amalan orang Islam dengan berpuasa. Nyata dak amalan orang Islam dengan mengerjakan haji dan umrah. Nyata orang kafir pun nampak. Macam mana sembahyang orang Islam hari Jumaat, macam mana sembahyang orang Islam, macam mana bulan Ramadan orang Islam, macam mana orang Islam jutaan ke Mekah mengerjakan haji dan umrah. Ada nama Islam, ada amalan orang Islam, tapi iman akidahnya macam mana? Ini hak fitnah akhir zaman. Bukan akhir zaman siapa ke semayang tak ada, masjid ditutup, tidak. Bukan kata akhir zaman tak ada orang puasa, tidak. Bukan kata akhir zaman sunyi Mekah Madinah, tak ada orang nak mengerjakan haji umrah, sunyi, tak ada. Itu hak zahir Islam. Iman macam mana, akidah macam mana. Ini hak fitnah akhir zaman, fitnah iman, fitnah akidah. Hak semayang puasa pergi ke Mekah tu pekoh pun ada yang belajar, ada tidak. Itu bab lain, bab pekoh, bab Islam. Kita cerita bab iman. Semayang dok tinggal, puasa dok tinggal. Di Mekah bukan kata wajib, hak sunat berulang kali. Pergi pada bab pegangan, terkiak-kiak, tak tahu hujung pangkal, tak erti. Ini terutama ni bab ikhtiar dan usaha. Ada benda lah. Hak bawa karuk tu pula sedap pula cerita. Sedap pula cerita, menasabah pula. Tambahan pula terkadang bila bicara ringkas, kita ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Oh, kalau berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, lah mutlak semata-mata hak hamba lah. Dah qada pula. Tu susah tu. Qada lah, balik pada rukun iman yang ke-6 sekalian qada. Termasuk pilihan dan perbuatan hamba qada. Kalau gitu tak ada lah hamba. Dah nak ada kat mana kalau sekalian qada. Dia kata wajib berpegang ada pada zahir sahaja, bukan pada batin hakiki. Batin hakiki balik pada rukun yang ke-6. Payah nak turun ahli sunnah wal jamaah ni. Apabila kita sebut wajib berpegang hamba di pilihan perbuatan, maka mudahnya hak hamba mutlak. Allah hanya tak ada kita Tuhan tu Jabariyah pula. Jadi Jabariyah pula tu undur. Tak ada kita. Selagi merasai hamba yang memilih, selagi merasai hamba yang tadbir, selagi merasai hamba yang berusaha, ni tak ada makrifah lagi ni, syirik dengan Tuhan lagi ni. Timbul pula hak ajaran karuk gini pula. Lepas tu macam mana? Kena hilangkan keakuan. Dia pun lakon buat hilang keakuan Tuhan tu Jabariyah. Disalah dengan pengajian ilmu tasawuf haqiqah. Sebab apa? Dia belajar tasawuf haqiqah. Yang belajar fardu ain tauhid tak lepas, yang mengajar tidak mursyid. Bukan guru tauhid tasawuf haqiqah yang sebenar, bukan, hanya membaca. Bukan hak berguru dengan guru yang mursyid, tidak tu. Tu jadi Jabariyah pula. Ada berlaku sekarang. Kan hilangkan keakuan kan? Tu slogan yang masyhur dalam FB. Kalau bicara-bicara, hak ni hak tidak hilang keakuan ni. Dan siapa yang hilang keakuan? Dia lah. Yang tulis tu lama kali. Hilang keakuan ni wali makam fana. Dah dia lakon je Jabariyah. Kita Ad-Durrun Napih, kita Terengganu tidak dibenarkan. Kita Ad-Durrun Napih Terengganu tak dibenarkan. Tapi ada orang baca, ada orang mengajar.
Di masjid pun ada orang mengajar. Kita tu tidak dibenarkan. Di awal kita adu Nabi bicara bab tasawuf haqiqah, tasawuf mukasyafah, tasawuf maqam aulia. Penuh hati ni tasawuf syariah dipanggil. Dia panggil tasawuf muamalah. Itu dibahagi kat oleh mazhab kita Ihya Ulumuddin. Tasawuf muamalah ni. Apa muamalah? Ni ke bicara hati kita. Muamalah pekoh, jual beli apa semua ni muamalah. Dia panggil tasawuf syariah fardu ain. Ni pernah bagi hati Minhajul Abidin. Kita adu Nabi tasawuf haqiqah. Tapi di dalam tu dibicarakan bab istiusa terlebih dahulu, didatangkan 4 mazhab. 4 mazhab, 4 aliran. Mazhab tu bahasa Arab, kalau kita aliran lah. Yang pertama mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang kedua mazhab Qadariyah. Yang tiga mazhab Jabariyah. Yang keempat mazhab Ahlil Kashfi. Dia ada 4. Mazhab Ahli Sunnah Jamaah itu disebut syariah. Qadariyah, Jabariyah itu pegangan terpesong disebut syariah. Dia ada yang keempat, mazhab Ahlil Kashfi. Mazhab mereka sampai maqam mukasyafah, maqam aulia, maqam fana, maqam baqa. Ni hilang keakuan, hilang segala-gala di basirah, yang ada hanyalah af'alullah. Pergi kepada wahdatul af'al, permulaan maqam fana, permulaan maqam aulia. Ni bukan laku ni zauqi, syuhudi, wujdan, waktu kurnia. Hak belajar salah ni, dia duduk maqam syariah, dia nak laku hak mazhab Ahli Kashfi akan tunduk pada Jabariyah. Itu bukan mazhab Ahli Kashfi, sebab mazhab Ahli Kashfi aulia. Dan mereka yang nak hilang keakuan ni aulia ke tak? Tak. Mereka mazhab Jabariyah. Itu terpesong. Ini sekarang. Ini semua ada dalam pengajaran sekarang. Terutama sekali hak Qadariyah. Kalau lebih berat ada Qadariyah pun ada. Macam mana Ahli Sunnah Jamaah dalam bab istiusaha. Qadariyah, Jabariyah punya macam mana? Itu kena mantap molek. Tak lepas sini pun orang nak. Ini bab akidah. Sekarang kadang-kadang dia kurang nak cara payah. Dia kata kalau cerita pun sekali cerita orang kampung tak faham, 2 kali cerita bertambah pening, 3 kali cerita kau pening lagi. Betul lah. Saya lalui lama dah perkara ni. Belas tahun dah. Macam-macam dah saya hadapinya. Nak bicara bab qada qadar, macam-macam dah hadapi. Jumpa bagai-bagai orang. Atas bahagian masing-masing lah. Senyum mewek daripada awak, senyum mewek daripada awak. Pada senyum mewek, relax je, senyum je. Jumpa kemudian Ustaz Ustaz ajar tu, itulah pegangan saya selama ni. Tapi tak erti lah nama apa hak salah, saya tak erti. Nak datangkan ayat Quran hadis Nabi, saya tak erti. Tapi yang Ustaz mengajar tu, itulah pegangan saya. Ada ni. Senyum je, mudah je. Orang biasa. Bukan orang terkehadapan, orang biasa. Ada ni. Ekor je lah, makmum je kita kata. Hak berat-berat, hak payah-payah, bukan orang biasa, orang terkehadapan kadang-kadang. Jadi apabila orang dengar payah nak cerita tu, dia pakai rekas-rekas dah cerita seperti lalu. Awak faham ke, awak tak faham ke, awak lah. Senang. Nak letak molek tu, salah sini tak ada bahagian lah. Salah bab qada qadar, bab istiusaha ni tak ada bahagian. Ini masih lagi bicara bab permulaan agama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Orang duk bicara bab nak kuatkan akidah, nak kuatkan iman. Akidah betul ke tak? Iman sebenar ke tak? Sekarang ni kan kita nak kuatkan akidah, nak mantapkan iman, kita perbanyakkan wa amal. Atau mudah sekarang ni. Datangkan ajar wa amalan ni, banyakkan baca Quran, banyakkan selawat, banyakkan berzikir, akan memantapkan iman, akan memantapkan akidah kita. Tapi iman akidah betul ke tak? Tekan molek ke tak? Tak.
Semua ni akan memperdayakan orang ramai. Orang pun mari nak buat amal. Buat amal. Hak mari nak buat amal ni ikhlas betul-betul. Dunia tubuh ke belakang dunia. Ikhlas betul-betul. Kalau we amal, mereka amal sungguh-sungguh. Bayangan merekanya syurga. Syurga. Syurga bayangan mereka. Tapi macam mana dengan akidah, dengan iman? Syarat untuk syurga. Itu tak lepas. Tak lepas tu. Tapi bayangan dengan amal ni, bayangan mereka syurga. Hati mereka pun sedap dah, tenang dah, gembira dah. Kalau mati pun pejang rapat dah mata. Sebab apa? Syurga dah. Tetapi orang yang bawa tu pula, dia ada tak penekanan berkaitan dengan akidah iman tu sendiri. Nak cerita bab mantap, nak cerita bab kuat, tebal iman, akidah iman kena sah dulu. Itu tak boleh rekah-rekah. Itu tak boleh rekah-rekah. Bab umum masyarakat banyak hak berkait dengan bab pegangan. Banyak. Dan orang agama sendiri pun terpesong. Orang agama sendiri terpesong. Kalau terpesong dalam radio, dalam TV, dalam kalau kata salah, terpesong panggil salah. Kalau salah dari radio TV, salah bab pekoh, segera diperbetulkan oleh orang agama yang lain. Itu biasa. Salah sangat tu dalam radio TV tu bab pekoh, segera diperbetulkan oleh orang agama yang lain. Tapi kalau salah terang-terang dalam bab qada qada dalam radio dan TV, senyap begitu je. Habis gitu je. Tak ada. Pembetulan tidak ada. Tidak ada walaupun salah terang-terang. Ini salah bab itu usaha. Salah bab menafikan qada qada. Kalau Allah telah mengqadakkan segala-gala, Allah telah menentukan segala-gala, Allah telah menetapkan segala-gala, apa perlu lagi Allah utuskan rasul? Apa perlu lagi kita bekerja? Apa perlu lagi kita merisi? Kalau Allah telah menetapkan orang beriman mana, rezeki banyak mana, jodoh dengan siapa, kalau Allah telah menentukan, apa perlu lagi Allah utuskan rasul? Apa perlu lagi kita bekerja? Apa perlu lagi kita merisi? Kalau iman kufur Allah Ta'ala tentu daripada azal, rezeki Allah Ta'ala tentu daripada azal, jodoh pertemuan Allah tentu daripada azal, tak payah buat apa lah. Sekarang Allah utuskan rasul, berarti Allah belum menentukan siapa yang beriman, siapa yang kufur. Allah hanya mengetahui siapa yang akan beriman, siapa yang akan kufur. Dan radio mana senyap gitu je pakai sudah. Tak ada. Pembetulan tak ada. Tak ada. Mana dinafikan qada Allah, Allah hanya mengetahui. Jadi beriman ke kufur seseorang, Allah mengetahui, tapi Allah tidak menentukan. Sebab tu Allah utuskan rasul. Allah menentu tak dia akan beriman? Tak, Allah mengetahui dia akan beriman. Allah menentu tak dia akan kufur lawan Nabi? Allah tidak menentukan, tapi Allah mengetahui dia akan kufur lawan Nabi. Setakat itu je. Jadi qada iradah dinafikan. Hanya mengetahui ilmu sahaja yang dia berpegang. Waktu salah terang-terang. Nak memahamkan betul-betul payah dah. Mari pula kok salah kok taruk maru. Waktu lagilah. Ini bab ikhtiar usaha pula. Waktu lagilah pula nak kena kemah molek. Kita di sunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Itu semua ada pilihan hamba sendiri pada zahir. Tapi hakikinya itulah qada qada. Tapi pada zahirnya memanglah kita belajar, kita pilih, kita yang buat sebebas-bebasnya. Kita masuk masjid, kita pilih, kita buat sebebas-bebasnya. Kita tidak ditolak, ditarik, dikawal, tak ada. Sebebas-bebasnya. Nak meninggalkan maksiat, nak mengerjakan maksiat, sebebas-bebasnya. Hamba yang memilih, hamba yang melakukan. Ikhtiar dan usaha hamba pada zahir. Tapi bila hamba meninggalkan maksiat, itu qada qada. Hamba mengerjakan maksiat, itulah qada qada.
Mana wajib berpegang hamba ada penanda perbuatan hanya pada zahir sahaja, majazi. Majazi sahaja. Hakikinya sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya ulang dalam kitab Minhajul Abidin, terdetik di hati pun qada qada, ikhtiar pilih hati. Qada qada lah. Mazali kata berkelip mata pun qada qada, ni usaha hamba gerak diam ni. Semetullah qada qadar Allah Subhanahu wa taala, atau mudah saja. Rukun iman yang keenam sekalian qada qada, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Sekalian, tidak terkecuali walaupun sebesar sekalian. Sekalian tu ribuan kali saya kata. Ada orang soal panjang, orang soal ni orang berkenaan lah, orang datuk, orang berkenaan. Ustaz, sekalian saya pegang lama dah. Sekalian qada-qada saya pegang. Tapi takkan hok jahat qada-qada juga. Tadi kata sekalian dia pegang. Tapi takkan hok jahat qada-qada. Satu. Sekalian saya pegang qada-qada. Takkan pilihan perbuatan hamba qada-qada. Pula pening pula kita dengar soalan, hok baca soalan tu. Soalan ni orang besar. Soalan panjang. Saya pernah baca soalan tu dalam radio. Panjang soalan tu. Saya pun baca dulu. Saya baca macam silap pula baca. Sebab apa? Sebab boleh makan dia orang. Orang baca, dengar soalan tu, oh tu bahaya sungguh. Dia bahaya soalan tu. Sebab orang boleh terpengaruh dengan akal. Itu akal. Saya baca dulu dia. Sekalian saya pegang. Tapi takkan hak jahat qada-qada. Sekalian saya pegang. Tapi takkan itu usaha hamba qada-qada. Tak kata sekalian pegang. Hak jahat pun masuk dalam sekalian. Perkara jahat pun masuk dalam sekalian. Qada-qada lah. Hak rukun mekanan tak lepas situ. Wara sekali. Dan saya baca soalan tu dalam radio, wara lah jadinya. Saya tahu juga apa yang saya baca dalam radio soalan tu, orang tanya pula orang yang lebih berkenaan, orang yang ada autoriti. Tanya sebab jadi macam kecoh. Jadi macam pening orang dengar. Dah soalan tu pening dah. Saya baca soalan pening, saya baca pun pening, orang dengar pun pening. Waktu saya rasa macam salah tu. Waktu nak baca soalan tu kata bahaya soalan tu. Saya baca pun jadi pening, orang dengar pun tambahan pening. Yang tulis soalan tu pening juga. Jadi sama-sama mabuk gitunya, pening jadi. Jadi ada orang tanyalah, orang berkenaan yang ada autoriti. Dah orang jadi kecoh ni kan tanya. Orang ada autoriti, ya pun tidak, tidak pun tidak. Betul pun tak kata, salah pun tak kata. Tak kata apa. Orang yang ada autoriti ni orang yang sangat cepat mengeluarkan pandangan kebiasaan ni. Orang ada autoriti ni orang yang sangat cepat mengeluarkan pandangan. Dia tak ada. Ni nak panggil apa? No comment tidak ada biasanya. Cepat. Sebab ini persoalan agama. Memang di bawah tanggungjawab dia yang ada autoriti. Cepat komen. Tapi dalam perkara ni, ya pun tidak, tidak pun tidak. Sebab saya pun pernah dengar, tapi bukan masa itulah, sebelum tu bab qada-qada daripada berkenaan keliru, tak lepas kau sebenarnya. Tapi ya pun tidak, tidak pun tidak. Tu kita kena fokus molek lah. Di kita, keluarga kita kena fokus molek. Kita minggu lepas tak baca kitab dah, minggu ni pula ni. Warna kita kalau mari syubhah dalam bab ni, tahap mana ilmu kita? Dia mari pelik-pelik ni syubhah, dia panggil kesamaran syubhah yang datang daripada ahli bid'ah. Kata mazhab kita Minhajul Abidin ketika membicarakan fardhu ain tauhid, fardhu ain tauhid setakat mana, fardhu kifayah setakat mana. Apabila datang syubhah, kesamaran, kekeliruan dalam bab pegangan ni, tahap ilmu kita macam mana? Kita boleh membezakan. Kita tidak akan terpengaruh dengan hak syubhah tu. Lulu fardu ain. Lulu fardu ain. Tapi kalau kita pun jadi pening semula, kita ada masalah hak fardu ain tauhid kita. Fardu kifayahnya pula kena ada yang mampu menjernihkan, mampu menjelaskan, mampu menghuraikan. Itu fardu kifayah. Mati balik ni hak syubhah daripada ahli bid'ah ni.
pegangan karut marut ni. Tapi bagi kita fardu ain, kita boleh cekap dah. Kalau kita cakap boleh cekap, ni karut ni salah ni. Itu fardu ain ilmu tauhid. Tapi kita ada pegangan dah ni. Tapi kalau datang syubhah, itulah pegangan kita. Tu balik awal tu. Tu tak ada fardu ain langsung tu. Kalau mari hak karut marut ni, tu pegangan sayanya, barulah munasabah. Pilihan hamba mutlak, Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat. Allah bala baik, Allah bala buruk. Hak hamba semata-mata lah. Tu pegangan saya. Tu balik awal. Tu bukan kata dak lepas fardu ain. Tak ada fardu ain tu, tak ada akidah, tak ada iman. Amal ibadah tak akan diterima oleh Allah. Tuan sudah ceritalah bab syurga, tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Nak rajak, nak mengharap, akidah kena betul. Boleh kita mengharap akan rahmat keampunan Allah Ta'ala. Mana tahap kita macam mana? Kalau datang syubhah kesamaran, macam mana? Ni salah. Fardu ain kita okey. Salah macam mana? Saya dah pandai nak cerita. Kita tak ada ilmu fardu kifayah. Tu jelah. Tak berdosa tu nya, tak ada ilmu fardu kifayah. Tapi macam mana kita nak huraikan syubhah tu kepada anak isteri kita? Kita kalau kita tak pandai, kita sama-sama belajar. Sekadar tu jelah kita ni. Mana tahap kita tu sendiri. Ini benda yang berlegal sekarang ni. Langit terbuka sekarang ni. Kata sekarang ni 5 tahun 10 tahun ni kan langit terbuka. Dahulu senyap gitu je. Dalam keset-keset gitu je tak terbuka. Sekarang terbuka di hujung jari. Mari macam-macam. Dipotong setakat 3 minit, 4 minit, 5 minit, tu cukup dah mengelirukan. Tapi bagi tak belajar bab pegangan, itulah pegangan. Tak ada keliru dah. Itulah pegangan mereka. Ada benda lah habis cerita. Hak berkait dengan ikhtiar dan usaha. Jadi hak bahagian pertama kedua, mengerjakan taat, meninggalkan maksiat, itu ikhtiar hamba pada zahir, hakikinya qada Allah. Hak bahagian ketiga ni, barang yang tiada bersangkut dengan ikhtiar hamba, bukan pilihan hamba. Tetapi bagi hamba ikhtiar pada menolaknya. Hamba boleh pilih untuk menolak. Seperti menyakiti akan hamba oleh orang lain. Menyakiti dengan lidah, dengan perkataan, atau dengan tangan, dengan anggota lah. Tangan, kaki, tak kira lah. Maka sabar atas barang yang tiada bersangkut dengan ikhtiar hamba. Contoh menyakiti akan oleh orang lain ni. Apa sabar dia? Dengan ketiadaan membalas. Ini ikhtiar dia. Ini pilihan dia. Orang menyakiti itu bukan pilihan dia. Semata-mata qada qadar. Sabar dengan ketiadaan membalas, itu pilihan dia. Kalau dia nak membalas, itu pun pilihan dia. Maka dia pun sabar memilih untuk ketiadaan membalas. Tidak membalas apa yang menyakiti oleh orang yang lain. Mana contoh sabar tiada membalas? Seperti berfirman Allah, telah berfirman Allah Ta'ala, wala nasbiranna ala ma azaitumuna. Artinya demi Allah, selagi akan sabar oleh kami, oleh rasul-rasul, atas menyakiti kamu, akan kami. Mana para rasul tidak akan membalas atas perbuatan kaumnya yang menyakiti akan mereka. Itu pilihan. Pilihan dengan ketiadaan membalas. Yang mana sabar dengan ketiadaan membalas atas orang yang menyakiti, jangan lupa terdahulu, itu sabar yang disunatkan. Dahulu sudah bicara mana sabar yang wajib, mana sabar yang sunat. Sabar dengan bahawa tidak membalas. Tidak membalas pilihan kita. Nak balas pun pilihan kita. Kita pilih tidak membalas. Itu sabar yang disunatkan. Tidak membalas atas ini orang yang melampaui, yang menyakiti akan kita. Itu bagian ketiga. Bagian keempat, barang yang tiada masuk ia sama sekali di bawah ikhtiar. Ini tidak ada pilihan hamba. Dan hamba tidak ada pilihan untuk menolak. Seperti mati kekasih,
mati orang yang dikasihi. Mati itu bukan pilihan hamba mutlak semata-mata qada qadar, dan hamba tidak ada ikhtiar untuk menolong. Hak yang keempat ni lah hak sabar yang paling tinggi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.